Nama saya Wahidah binti Ishak. Asal usul memang orang Pekananas. Memang berasal daripada sekarang 56 tahun. Oh, 56 tahun. Terdetiknya nak buka kedai makan ni satu je. Sebab apa? Bila kita bekerja di luar, kita punya masa dengan mak kita tu terlalu tak ada masa. Sebab kalau kita pergi pagi, balik malam, balik petang, sama juga. Balik kita tidur. Penat. Kita punya masa dengan mak kita tak ada. Quality tu tak ada. Jadi saya terfikir kenapa, why not that? Kita dah biasa duduk di luar selama 30 tahun yang kita balik sekali-sekali kan. Kenapa kita tak ambil balik masa tu untuk kita bersama? Bermula dengan berniaga di bawah payung, berniaga burger. Depan rumah? Depan rumah. Itu pertama kalinya kita melangkah untuk berniaga lah. Ambil risiko dia lah. Walaupun kita tahu ketika itu jalan ini adalah jalan kampung tau, bukan jalan utama. Kita punya cabaran adalah untuk mencari bahan. Untuk mencari bahan, supplier di mana ni, nak beli kat mana, barang-barang tu lah. Kita pun baru duduk di sini, jadi kita tak tahu area mana, kat mana kita nak pergi, dengan siapa kita nak barang-barang. Jadi cabaran yang pertama adalah kos. Daripada segi kos tu memang sangat dengan kita punya life yang kita baru nak mula balik, dia sangat very tight lah. Untung yang dapat tu kira keuntungan hari-hari lah. Keuntungan hari-hari kita buat modal lah, pusingan. Bila kita dah ada warung, and then kita dah start ada goreng-goreng. Kita dah tambah kita punya menu, maknanya burger dan goreng-goreng dan air. Maksudnya kita tambah kita punya menu, kita dah beralih kepada warung, kita ada menu tambahan lah. Bila ada menu tambahan, maksudnya alhamdulillah semakin dikenali dan semakin diterima lah. Makin ramai sambutan makin banyak sambutan. Selain burger tu jual menu apa je? Yang sekarang ni, yang sekarang ni kita ada, sebelum ni kita ada burger. Lepas tu kita tambah menu kepada goreng-goreng. Maknanya nasi goreng, mi goreng, kuih tiaw, mihun, gorengan sahaja. Itu kita maintain sehingga 3 tahun. 3 tahun untuk gorengan dan itu saja, dan air-air lah. Air panas, air sejuk. Kemudian baru-baru ni je baru kita tambah lagi menu macam tu lah, menu baru. Sekarang ni adalah yang pertamanya kita nak minyak masak. Yang keduanya telur. Dua sumber ni memang susah nak dapat sekarang. Sebab menu utama burger. Menu utama dan kita punya whatever goreng ke semuanya berasaskan telur. Memerlukan bahan tu. Dua ni sangat kritikal lah untuk masa ni. Maknanya kita nak dapat tu dengan harga yang tinggi juga. Lepas tu macam minyak masak tu, you satu orang cuma dapat 1 paket ataupun 3 paket, nasib-nasib. Tak beli yang botol punya. Kita berniaga nak pakai botol tu dia agak mahal. Kos dia tinggi. Berbanding dengan harga jualan kita tu tak adalah mahal. Jadi kita pun gunakan barang-barang yang lain pun mahal. Jadi kita try to cut cost lah, certain part. Cadangan bagi cabaran peningkatan harga minyak masak adalah dengan mengurangkan kuantiti pengambilan minyak semasa proses memasak. Cara ini dapat mengurangkan penggunaan minyak masak dan juga dapat menyediakan makanan yang sihat untuk pelanggan. Bagi cabaran harga telur ayam yang mahal pula, peniaga mestilah mengambil inisiatif untuk menghasilkan sumber telur ayam seperti memelihara ayam kampung di rumah. Hasil telur boleh digunakan untuk menjadikan sumber utama kepada sektor perniagaan. Sekiranya pemeliharaan ayam semakin maju, telur ayam boleh dipasarkan ke pasaran luar seperti kedai runcit dan sebagainya. Pandemik tu kita memang 100% kita tutup. Tutup langsung? Dengan apa yang ada lah. Tahun yang kedua tu dia ada kelonggaran. Sekejap. Bila dia ada kelonggaran tu kita COD pula.
COD lah. COD. Maksudnya orang order, kita buat-buat dan kita hantar. Dia alhamdulillah sepanjang saya berniaga ni, kita isu-isu tu tak ada dengan kita gunakan secara diplomasi untuk kita jalinkan hubungan yang baik dengan kita punya customer. Dia berniaga, kita berniaga. Jadi dia berniaga belah pagi, kita berniaga belah petang. Jadi kita punya timing tu tak sama. Jadi kita punya isu untuk merampas ataupun ambil customer tu tak ada. Tak ada isu besar lah. Dari segi isu tu tak ada. Kita punya expectation sebenarnya kalau kita berniaga ni, dia punya bidang sangat besar. Dan dia punya kan untuk berniaga tu sangat meluas. Dia sangat memberi kita satu semangat lah kalau kita nak berniaga ni. Kita ni of course lah, semua orang kalau berniaga semua nak maju. Of course kita pun nak besarkan dan kita nak menambahkan lagi produk-produk tempatan tu, kita nak tambahkan lagi. My expectation is adalah kita perlukan 2-3 chiller. 2-3 chiller di mana kita pun banyak produk-produk kampung sebenarnya yang kita boleh displaykan di sini. Kita di samping kita berniaga, kita membantu which that kita punya slogan adalah we give back to society, which that kita bantu masyarakat setempat kita untuk tingkatkan sama-sama ekonomi dengan kita. Dia orang boleh hantar dia orang punya produk di tempat kita untuk kita sama-sama kita kembangkan. Kira macam vendor lah gitu. Macam vendor lah. Maksudnya okey, kita ada ladang nanas, kita ada ladang tebu. Kenapa kita tak pelbagaikan kita punya perniagaan untuk jadikan dia one center? Kita harapkan adalah untuk kita besarkan kita punya perniagaan dan kita harapkan mendapat sambutan. Kita nak besarkan kedai, buka kedai kat luar ke, cawangan ke? Tak perlu. Kita perlu di sini saja. Sebab kita akan berkembang di sini, di mana kita akan jadikan dia one stop center. And then kita kalau di luar sana tu kita akan buat franchise. Pada masa hadapan, sekiranya Burger Cafe telah mendapat sambutan yang baik dari orang kampung dan orang luar, Burger Cafe akan menerima dan membantu penduduk dengan menjadi tempat utama perkhidmatan IKS bagi produk tempatan seperti keropok, nenas, makanan sejuk beku dan sebagainya. Tidak lain dan tidak bukan hanya sekadar ingin membantu masyarakat kampung bagi menjana pendapatan mereka di samping mendapat saham di akhirat kelak. Permintaan yang tinggi menjadikan perlunya penambahbaikan seperti kemudahan chiller bagi menampung produk asli orang kampung. Oleh itu, sumbangan dari pihak kerajaan seperti RISDA untuk memberikan sedikit bantuan chiller dan peralatan lain untuk memudahkan dan menampung produk tempatan yang semakin banyak. Hal ini membuatkan pungutan hasil untung peniaga kecil untuk membeli chiller yang lebih besar. Buka juga peluang pekerjaan kita ada untuk orang budak-budak kalau dia nak training, nak buat burger macam mana, nak belajar macam mana nak masak burger, kita welcome. Siapa-siapa nak belajar buat air pun kita welcome. Anak-anak muda yang berminat menceburi bidang perniagaan amat saya alu-alukan untuk memberi peluang kepada mereka belajar dan menembus ilmu perniagaan. Sebagai langkah-langkahnya adalah pertama mengajar mereka cara layanan kepada customer seperti mesra pelanggan. Langkah yang kedua adalah belajar membuat burger dan menu-menu lain yang disediakan. Dan langkah yang ketiga adalah belajar modal dan juga keuntungan syarikat itu sendiri. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih.